Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini saya akan cerita dengan kalian kebaikan masuk tingkatan 6 sebab saya pun belajar lepas term STPM 2019. Jadi saya tahu tingkatan 6 ni macam apa. Jadi saya harap video ni dapat memberi manfaat kepada budak lepasan SPM tahun lepas. Mana tahu ada nak berhasrat nak sambung tingkatan 6 tapi rasa sama-sama. Jadi hari ini saya nak beri anda pencerahan. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Okay, seperti yang saya katakan tadi, saya merupakan pelajar lepasan STPM tahun 2019. Kami telah mendapat keputusan STPM pada bulan 2 ni. Saya sangat bersyukur. Oi! Saya sangat bersyukur dengan keputusan saya. Saya sangat bangga sebab usaha selama ini dia membuahkan hasil. Walaupun taklah cemerlang sangat, tapi boleh makan. Jadi, saya akan ceritakan kepada anda ada beberapa kelebihan masuk tingkatan 6. Kelebihan pertama adalah terus sambung ijazah. Maksudnya ada setengah pelajar ni dia menganggap belajar di peringkat diploma adalah membuang masa kerana tempoh belajar di peringkat diploma adalah sama dengan tempoh belajar di peringkat ijazah. Jadi di sini menunjukkan bahawa laluan tingkatan 6, kalau kamu rasa tak nak belajar masuk diploma selama 3 tahun, masuk je tingkatan 6. Sebab tingkatan 6 ni merupakan jalan pintas belajar hanya setahun setengah saja. Lepas kamu belajar setahun setengah sahaja, teruslah masuk ke peringkat ijazah. Tak payahlah kamu sakit kepala sambung diploma 3 tahun. Kalau saya tak nak, kalau saya lah. Okay, next is tempoh setahun setengah. Seperti yang saya katakan tadi, belajar tingkatan 6 setahun setengah. Jika kamu tidak mengambil tingkatan 6, maksudnya kamu akan ambil diploma selama 3 tahun dan terus sambung ijazah 3 tahun. Itu sudah 6 tahun kamu belajar diploma di ijazah. Kalau kamu masuk tingkatan 6, 1 tahun setengah kamu belajar di tingkatan 6. Lepas tu 3 tahun kamu belajar di tingkatan pula. Kamu belajar di peringkat ijazah. So maksudnya di sini 4 tahun setengah kamu ambil diploma dan juga ijazah. Seterusnya adalah kelebihan ketiga adalah di tingkatan 6 ni ada kerja khusus, di mana dengan ada kerja khusus ni, dia akan lebih banyak membantu pelajar dalam menaikkan pointer mereka. Ini kerana kerja khusus ni dia merupakan penilaian berasaskan sekolah, maka kerja khusus ni akan dilakukan oleh pelajar dan akan disemakkan oleh guru. Jadi guru sini akan memberi markah kepada pelajar mengikut apa yang dia patut bagilah. Akan beri markah yang sepatutnya pada pelajar lah. Masa buat kerja khusus ni sangat lebih sebab di sini cikgu akan tolong kita. Jadi kamu akan nampak lah cikgu tu bersusah payah nak bagi kita dapat A lah apa. Saya sangat bersyukur sebab cikgu-cikgu saya di sekolah semasa tingkatan 6, mereka sangat membantu saya untuk menjalankan kerja khusus. Syukur semua kerja khusus saya dapat A. Walaupun ada A+, tolak saya dapat. Okay, seterusnya adalah kelebihan yang keempat. Kelebihan keempat adalah murid sama nisbah dengan guru. So maksudnya di sini nisbah murid per guru bagi pelajar tingkatan 6 adalah jauh lebih kecil berbanding sekolahan biasa. Maksudnya bila kamu dah masuk tingkatan 6, of course lah kamu yang paling tua di sekolah tersebut. Jadi maka peluang ini boleh digunakan dengan sebaik mungkin oleh pelajar untuk mendapat tunjuk ajar yang lebih sempurna dan teliti daripada para guru. Mesti lebih pandai kan lepas ni? Dia kata ni. Okay, saya rasa maksud dia macam ni. Kalau kami, nisbah guru dengan murid itu adalah sama. Di mana semua guru akan memberi tunjuk ajar pada kita. Mereka akan lead kita macam mana nak belajar apa semua tu. Okay, seterusnya adalah peluang ke IPT.
Dikatakan juga melalui tingkatan 6 ni peluang untuk masuk ke IPT lain adalah lebih cerah berbanding laluan lain, tapi saya tak tahulah sama ada pasti atau tidak. Itu bergantung pada nasib jika anda masuk ke IPT. Hal ini kerana masa di tingkatan 6 kamu akan digelar sebagai pelajar pra-universiti. Ini bermaksud satu langkah kaki anda berada di universiti, manakala satu langkah lagi masih berada di tingkatan 6. Maksudnya masa kamu belajar di tingkatan 6 dah macam you lah. Dah macam kamu belajar di U, sebab semua sudah dipraktis, kamu nak belajar macam manakah. Tapi oleh itu jika kamu masuk U nanti, kamu tidaklah macam kena kejutan macam tu sebab kamu dah belajar di tingkatan 6. Seterusnya adalah sijil SDPM ni, dia setaraf diploma. Hal ini merupakan sijil SDPM ni merupakan peperiksaan yang tinggi. SDPM ni dia merupakan peperiksaan awam, jadi dia dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Semua ujian dari SEM 1 sampai SEM 3, Majlis Peperiksaan Malaysia akan menyemak semua markah ni. Jadi tak adalah guru ke apa ke cek, tak. Semua ini adalah Majlis Peperiksaan Malaysia. Ada juga orang kata SDPM ni dia merupakan ujian tersusah di Asia Tenggara. Bagi saya bolehlah. Okay, seterusnya adalah yuran murah, of course. Bagi yang yang kurang berkemampuan tu, bolehlah masuk tingkatan 6. Lagipun bayaran tu hanya bayaran di sekolah saja, kamu tak payah kalau masuk asrama tu ada tanggung makanan ke apa. Di sekolah masuk tingkatan 6 ni hanya bayar baju MPPU kamu semua. Lepas tu hal-hal lain lah, tak ada bayar tu, tak ada bayar ni. So dah habis SPM tu bolehlah kumpul-kumpul duit. So nanti boleh bayar yuran masuk tingkatan 6. Okay, seterusnya perkara tambahan berada di tingkatan 6. Perkara tambahan dia kamu boleh pakai baju apa dah kata tu, baju formal. Maksudnya tak macam dahulu, tingkatan 6 dahulu mereka pakai baju sekolah. Tapi sekarang tingkatan 6 sekarang mereka boleh pakai baju formal, so bolehlah kamu bergaya. Kalau pergi sekolah tak juga kamu boring. Kamu boleh pakai skirt, pakai blouse, cantik kan? Masuklah tingkatan 6 kalau nak bergaya. Okay, seterusnya. Kelebihan yang sangat-sangat saya suka masuk tingkatan 6 ini adalah ulang subjek gagal. So, bila kamu gagal satu ujian tu, kamu boleh ulang kertas dia tapi bayar RM50. Masa SEM 1, SEM 2 saja boleh ulang, SEM 3 tidak boleh. Tapi syukur saya tak ulang SEM 1 dengan SEM 3, tapi SEM 2 saya ulang semua sebab pointer SEM masa tu saya sangat menyakitkan hati. Jadi saya ulang semua subjek, so 200 hilang begitu sahaja. Bila kamu ulang subjek gagal ni, maksudnya SEM 1, kalau kamu nak ulang bayar RM50. Lepas tu tapi kamu kena belajar lagi lah sebab semua ujian SEM 1, SEM 2, SEM 3, bila kamu nak repeat ujian SEM 1, lepas tu kamu tidak akan repeat masa SEM 1 tu juga, kamu akan repeat masa SEM 3. So kamu kena terobek-terobek lah belajar benda tu. Jadi masuk tingkatan 6 ni sangat best sebab dapat ulang subjek gagal. Mana tahu kamu nak dapat tingkatkan pointer kamu. Tapi ulang subjek gagal ni hanya satu kali sahaja, tidak boleh berkali-kali. Okay, untuk kursus perguruan ni saya suka. Melalui tingkatan 6 juga, peluang pada pelajar untuk dipilih bagi mengikuti kursus perguruan adalah lebih tinggi. Kesesuaian subjek dan pilihan di tingkatan 6 memberikan
kelebihan kepada pelajar tingkatan 6 untuk diutamakan. Maksudnya di sini kalau kamu nak ambil kursus perguruan DIPT nanti maksudnya lebih cerah. Kamu nak masuk opsi ke apa ke. Jadi saya dah mohon kursus perguruan ni sebab saya sangat suka. Itulah, bergantung pada nasib dapat atau tidak. Okay, yang ni saya sangat suka dapat beasiswa. Tak nak beasiswa ke? Okay, masuk tingkatan 6 ni bagi pelajar mendapat putusan STPM yang baik. Pelajar juga lebih mudah tertawarkan beasiswa belajar termasuk untuk keluar negara. Tapi saya tak masukkan beasiswa untuk belajar keluar negara ke, untuk belajar dalam negara ke. Ini adalah beasiswa semasa kamu belajar di tingkatan 6. Masa SEM 1 saya dapat beasiswa, SEM 2 dan SEM 3 dapat juga beasiswa. Syukur dapat bantu saya beli buku, beli ini, beli itu. Dia sangat membantu. Maksudnya kami dapat beasiswa kecil apa tu ya, BKP, beasiswa BKP. Jadi saya sangat suka sebab memandangkan buku tingkatan 6 sangat mahal. Satu buku tu, contoh satu buku sejarah tu nak cecah 50. Jadi bayangkan 3 SEM, 50, 100.5. Jadi bolehlah bantu kita untuk beli buku. A few minutes later. Khususnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, of course tak patut pakai bahasa English pula. Jadi ini merupakan satu kelebihan bagi pelajar yang mahir menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa untuk mendapatkan ilmu. Kalau kamu masuk U, ada juga bahasa pengantar dia sebagai bahasa Inggeris. So lidah tak berbelit-belit, belajarlah bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kita. Saya cakap bahasa Melayu je di sekolah. Okay, seterusnya untuk perkara tambahan, saya rasa tingkatan 6 ni sangat best. Saya pun dah penat dah bercakap. Tapi saya amat sarankan bagi kalian yang nak berhasrat masuk tingkatan 6, masuk sahaja. Jangan fikir banyak-banyak. Tapi saya harap walau apapun laluan yang kamu pilih, utamakan usaha anda bagi mencapai segala kejayaan. Kalau kena dengan caranya, masuklah laluan tingkatan 6. Kalau tak nak, pilihlah laluan lain. Jadi saya masuk tingkatan 6 ni sebab saya tak nak belajar lama-lama. Saya nak dapat diploma secepat mungkin. Saya nak dapat ijazah, lepas tu saya nak kerja. Saya tak nak mendera otak saya belajar lama-lama. Sebab saya ni bukan jenis yang belajar. Kalau anda tahu, kawan-kawan yang rapat dengan saya mungkin tahu macam mana secara saya belajar. Kalau saya belajar, saya akan terasa stres, sangat stres. Jadi di sini saya nak katakan, jadi saya nak buat kesimpulan, tingkatan 6 ni dia merupakan laluan yang sangat cerah. Tak tahulah saya cerah dia berapa, tapi sangat best lah. Saya masuk masa SPM dulu, saya sangat malu, saya tak nak bentang apa semua di depan khalayak ramai. Masuk je saya ke tingkatan 6, confident level saya bercakap di khalayak ramai tu dia lain macam. Sampai saya pun tak berhenti nak bercakap. Kalau nak bentang tu, kalau dahululah masa masih apa orang kata tu, masa masih tingkatan 1 sampai 5, saya memang malu bercakap di depan orang ramai. Kalau nak bentang tu, saya hanya pegang kertas majuan saja. Tapi bila masuk tingkatan 6, aura dia lain sangat. Kalau bentang dalam grup tu, memang anda akan berebut nak bentang. Sebab bila anda bercakap-cakap ni, dia akan memberi markah kepada pemantangan anda. Lebih-lebih lagi apabila ada kerja khusus secara pengumpulan macam bahasa Melayu. Jadi saya nak sarankan kamu semua, apa-apa pun, all the best for all of you. Jika ada masalah, boleh jumpa konseling, boleh jumpa mana kamu nak masuk ke apakah. Konseling juga boleh tolong anda. Jadi saya harap jika ada pertanyaan boleh WhatsApp saya. Saya ucapkan terima kasih kepada junior sebab adalah setengah junior ni dia tanya saya macam mana masuk tingkatan 6 ni. Saya ucapkan all the best. Bye bye.